Dan termaklum pahala sabar itu tiada boleh dikira-kirakan. Banyaknya itu seperti firman Allah Ta'ala. Dan pahala ibadat-ibadat yang lain semuanya ada had-had tertentu. Mayang jemaah 27. Ada disebut dalam hadis, ada disebut. Banyak disebut. Tetapi satu jenis amalan yang pahalanya tidak terkira. Apa dia amalan tu? Iaitulah sabar. Sabar, ganjaran Allah akan balas kepada orang yang sabar, ganjarannya tidak terkira. Makna kata, lagi tinggi sabarnya, lagi tinggilah ganjaran pahalanya. Dalilnya surah Az-Zumar ayat 10, Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, hanya sahaja dibalas dan disempurnakan Allah Ta'ala akan pahala orang yang sabar itu dengan tiada dapat dikira-kirakan banyaknya. Maka bulan Ramadan ini bulan mengumpul pahala. Sebab dalam puasa kita ada kesabaran. Maka Allah akan membalas pahala puasa kita itu dengan kadar kesabaran kita. Lepas tu kita kena faham. Kadang-kadang dalam puasa ni Allah datangkan beberapa ujian. Dengar kita pergi bazar Ramadan nak pergi beli kuih untuk berbuka puasa. Datang orang kafir bukan Islam, datang juga dia bazar Ramadan. Dia puasa pun tidak. Datang bazar Ramadan. Kemudian dia belinya makanan, dia makan pula depan kita. Kita dah terliur dah. Yang dia makan tu pula aiskrim. Oh, sejuk habis, kembang-kembang dekat kita tengok ah. Meleleh air liur, menitik-nitik aiskrim tu. Jangan pula kita memaki hamun. Hajar punya kafir. Dah tahu kami ni puasa, orang Islam puasa, dia makan pula depan aku. Nak makan tunjuk pula. Tergugat. Memang Allah kadang-kadang Allah sengaja hantar. Itu dalam bentuk ujian. Sebab apa macam kita sebut tadi? Lagi tinggi ujian, lagi tinggilah Allah nak tengok kesabaran kita. Maka kalau lagi tinggi ujian, lagi tinggi kita sabar, lagi tinggilah ganjaran pahala yang kita akan dapat. Sebab tu jangan lari daripada ujian. Hadapi ujian. Hadapi dengan kesabaran sebab ganjaran pahalanya tersangat luas, tersangat banyak sehingga kan tak dapat nak dikira-kira. Nanti di hari kiamat ada dua golongan manusia yang akan terkejut beruk. Golongan pertama, bila dia tengok timbangan dia terkejut. Sebab apa terkejut? Sebab banyaknya dosa dia. Mula dah dia berkata, aku di dunia dulu tak adalah jahat sangat, tak adalah syaitan sangat, berapa banyak sangat dosa aku sampai macam ni. Ada golongan yang kedua pula, terkejut juga. Terkejut melihat akan timbangan pahalanya begitu banyak. Menimbun pahalanya. Dia pun terkejut juga. Aku tak adalah warak sangat. Aku tak adalah alim sangat. Tapi banyaknya pahala aku ni. Nampak? Sebab apa? Ni, setiap perbuatan kita Allah nak gandakan ganjaran pahalanya. Lebih-lebih lagi pahala sabar. Lepas tu kadang-kadang Allah maha bijaksana. Allah berikan kita kemiskinan. Allah berikan kita kesusahan. Sebab Allah nak menambah pahala kita atas nama sabar. Tapi ada orang tak sabar dengan kesusahan. Tak sabar dengan kekalahan. Tak sabar dengan kesempitan hidup dan sebagainya. Cepat dia meronta, marah dan sebagainya. Selalu tak pernah kalah. Tiba-tiba kalah. Tak boleh nak sabar. Nampak? Perah menonggeng. Ada yang sampai demam tu weh. Ada? Ada. Kena sabar. Ada. Padahal ganjaran pahalanya tinggi. Allah nak beri. Dan lagi firman Allah Ta'ala di dalam hadis Qudsi. Kullu hasanatin bi asyri amsalihah ila sab'imi ati di'fin. Illa siya ma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Mutafakun alaih. Artinya, tiap-tiap kebajikan itu dibalas dengan 10 umpamanya hingga 700 ganda. Di bulan Ramadan khususnya, apa saja yang kita buat, kebaikan apa saja kita buat akan digandakan 10. Malah kadang-kadang gandaan itu boleh mencecah sebanyak 700. Ibaratnya contoh hikmahnya Allah jadikan pokok rambutan menghasilkan berpuluh-puluh buah rambutan. Dia punya asalnya sebenarnya apa? Sebenarnya sebiji saja. Biji rambutan yang ditanam sebiji, tapi boleh menghasilkan sehingga 700 biji buah rambutan. Itulah.
Itu sebab tu Allah nak tunjukkan pokok pada kita ni supaya kita fikir. Macam itulah ganjaran pahala yang Allah nak beri pada kita. Satu kebaikan kita buat, Allah boleh gandakan daripada 10 sampai menjadi kepada 700. Nah, jadi perbanyakkan amal. Bulan Ramadan ni buat amal banyak-banyak. Tu dalam poket duit baju kita ni, jangan biar langsung tak ada duit. Bawa duit ke mana-mana. Sebab apa? Bila nampak ada tabung, buh. Nampak ada tabung je, bubuh. Nah, moga-moga bertambah-tambahlah pahala kita nanti di hari kiamat. Moga-moga kita termasuk golongan yang kedua yang saya sebut tadi, terkejut akan pahalanya bertimbun banyak. Nah. Dan lagi kata dalam hadis kursi ni, melainkan puasa, maka bahawasanya ia bagiku dan aku balas dengan dia sekira-kira tiada dapat dikira-kirakan. Melainkan amalan puasa, Allah sendiri akan berikan ganjaran pahalanya mengikut kadar kesabaran kita. Nah, lagi tinggi sabar kita dalam menghadapi puasa ni, lagi tinggilah ganjaran pahala yang tak dapat nak disebut angkanya. Ni dalam hadis ni kata, tidak terkira. Berapa banyak? Wallahu a'lam. Ini, nah, itu yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Nah, iaitulah bulan Ramadan. Satu bulan yang mulia. Tak cukup dengan tu, dalam kemuliaan bulan Ramadan, ada pula satu hari yang paling mulia. Satu malam yang paling mulia. Itulah yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Walladhi nafsi biyadihi lakhulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk." Nah, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Artinya, demi Tuhan yang diriku dijadikannya dengan tangan kudratnya, bahawa mulut orang yang puasa itu terlebih harum pada Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Nah, itu mulut orang yang berpuasa. Nah, tapi pastikan mulutnya tidak buat dosa lah. Jangan mengumpat dan sebagainya. Jadi bau longkang lagi. Nah, tapi kalau dia buat elok, nah, baca bacaan zikir, nah, jaga tata tertib, adab-adabnya, maka bau mulut orang yang berpuasa secara zahirnya busuklah juga. Tetapi dari sudut kebatinannya, dari sudut kerohaniannya, dari sudut keakhiratannya, Allah suka bau orang yang berpuasa kerana baunya ibarat seperti lebih harum daripada bau kasturi. Tapi berkenaan dengan mulut ni, ulama kata hukumnya makruh kalau sudah tergelincir matahari. Maksud tergelincir matahari, masuk dah waktu zuhur. Makruh kita bersugi, bersiwak ataupun menggosok gigi. Jadi nak gosok gigi sebelum zuhur. Jangan faham pula kalau gosok gigi batal puasa. Tak, gosok gigi tak batal puasa. Dia yang batal puasa kalau dia telan ubat gigi atau dia telan beruh gigi. Itu baru batal puasanya. Kalau setakat gosok tak batal. Komok, ludahkan balik. Tak apa, tak masalah. Tapi ada rasa sikit masuk, Ustaz. Sikit tu dimaaf syarak sebab bukan kita sengaja. Macam mana tak nak bagi masuk langsung? Nah, ni kadang-kadang ada jenis dia tak faham. Air liur pun dia tak telan. Ludah saja. Jadi macam mana pula tu, jadi pengotor lah pula. Nah, padahal Islam ajar kebersihan. Nah, biar kita faham. Boleh, tak ada masalah. Nah, yang di luar kawalan kita itu tak ada masalah. Cuma yang ni boleh. Jadi lepas-lepas sahur, nah, tengok-tengok dah azan subuh. Dah tak sempat lagi. Mandi tak sempat lagi tadi. Dia tak sempat gosok gigi lagi. Boleh gosok gigi lepas subuh. Tak ada masalah. Cumanya hukumnya makruh selepas tergelincir matahari. Lepas zuhur tu makruh. Tapi kata ulama dalam kitab, kalau terpaksa, sebab manalah tahu mulutnya terlampau busuk ke dan sebagainya, ataupun ada benda yang masalah, jadi boleh juga dibersihkan selepas waktu zuhur tersebut. Tapi pada keadaan-keadaan tertentu, hukumnya makruh saja. Makna makruh bukanlah sampai tahap haram. Kalau buat tidak berdosa, meninggalkannya mendapat pahala. Jadi kalau kita tinggalkan bersugi atau menggosok gigi selepas zuhur, boleh pahala. Tapi kalau kita buat, tak berdosa pun. Dan tidak membatalkan puasa. Jadi sekadar itulah yang kita dapat kongsikan pada pagi ini. InsyaAllah apa yang kita sampaikan, apa yang kita kongsikan, dapatlah sama-sama kita mengamalkannya. Khususnya saya sendirilah. Sebab telinga saya lebih rapat dan dekat dengan mulut saya sendiri. Adapun ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, menompang dengar. Dan moga-mogalah Allah berikan ta'yid, taufik, kekuatan kepada diri kita untuk kita mengamalkannya di bulan yang mulia ini. Jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai satu azam yang baru. Jangan tunggu tahun baru nak tanam azam, bulan puasa. Sebab bulan ini bulan mencuci dosa.
Bagi orang yang betul-betul meminta ampun dan taubat kepada Allah di bulan Ramadan ini, bila dia keluar daripada Ramadan ni, dia keluar seperti ibarat kain putih. Seperti mana bayi yang baru lahir. Macam mana bayi baru lahir? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir itu dalam keadaan fitrah. Begitu juga orang yang keluar daripada madrasah Ramadan ini dalam keadaan penuh dengan taubatnya kepada Allah, maka keluarnya itu Allah hapuskan segala dosa-dosanya. Bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan keampunan. Buatlah sungguh-sungguh, tanamkan azam sungguh-sungguh. Kita tak tahu, boleh jadi Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Nak mati jangan tunggu sakit, mati bukan tunggu tua. Saya mengajar di Masjid Lama Taiping, ada seorang pakcik. Kerja dia ginilah, merakam ceramah, dia duduk tepi ni. Saya tengiang-ngiang lagi wajahnya. Dia sihat, tiap-tiap kali kuliah dia mesti ada. Sihat, elok, tak ada sakit apa. Kebetulan hari tu dia keluar petang nak beli makanan agaknya. Nak tersalah, motornya terlanggar batu ke apa. Terjatuh motor, jatuh-jatuh, meninggal tu. Nak, kalau Allah nak bagi meninggal. Bukan sebab ada batuk-batuk sakit ke tak ada. Allah nak bagi mati tu. Nak, tapi jangan pula yang rakam ni mati nak, tak ada. Itu contoh aja. Nah, jadi sekadar itulah pada pagi ni.